Ha. Nama kitab yang kita baca ni apa namanya? Nama kitab yang kedua tu namanya apa? Udah tak ingat namanya. Apa namanya? Al-Mawa'izul Badi'ah nama kitabnya. Al-Mawa'izul Badi'ah. Artinya apa namanya? Ungkapan atau kata-kata yang indah-indah. Berkata Allah Ta'ala di dalam kitabnya yang maha mulia, naik saksi Allah Ta'ala bahawasanya tiada Tuhan yang disembah yang sebenarnya melainkan Ia juga. Yang lain bukan Tuhan ya. Patung bukan Tuhan, matahari bukan Tuhan, bulan bukan Tuhan, bintang bukan Tuhan, gajah bukan Tuhan, lembu bukan Tuhan. Yang Tuhan yang sebenarnya siapa? Allah Ta'ala. Dan naik saksi segala malaikat yang mempunyai ilmu, padahal Allah Ta'ala itu yang berdiri dengan adil. Semua malaikat mengaku bahawa Allah itu sesuatu apa benda adalah yang paling adil. Tak ada yang adil daripada Allah Ta'ala. Itu sebab kita dah mati esok dihidup kembali. Kenapa? Menunjukkan keadilan Allah Ta'ala. Ada dah orang dalam dunia ni kerjanya buat jahat aja tapi tak ada kena tangkap. Ada tak? Ada ke tak ada? Dia bunuh orang tak ada kena tangkap, dia berjudi tak ada kena tangkap, dia merompak tak ada kena tangkap, dia merogol tak ada kena tangkap. Kalau dia mati begitu aja, tak ada hidup balik, lepas begitu ajalah. He can get away scot free. Tak ada siapa nak tangkapnya. Kalau mati betul, mati begitu aja, tak ada balik, tak ada hidup balik. Apa tahu? Lepas ajalah begitu. Maknanya Tuhan tak adil lah. Tuhan biarkan maksiat tu berlaku begitu, tak ada balasan. Itu sebab dihidupkan semula. Dihidupkan orang yang dah mati tu. Semua bila hidup besok akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perompak tu dia lepas begitu je kan? Tak ada, dia dihidupkan balik dan dia akan dipertanggungjawabkan tentang rompakan yang telah dilakukannya. Penzina apa itu juga akan dihidupkan kembali dan dia akan menerima balasan daripada perbuatan zinanya dulu. Kecuali dia yang taubat dan sebagainya. Itu keadilan Allah Ta'ala. Jadi yang paling adil Allah lah. Dan naik saksi segala malaikat yang punya ilmu, padahal Allah Ta'ala itu yang berdiri dengan adil. Allah Ta'ala itu mesti adil ya. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Ia juga. Tuhan yang maha mulia lagi yang maha menghukumkan. Yang menghukum siapa? Allah. Sebab itu kita tak boleh menghukum orang. Kamu ni neraka mana lah, esok jangan arut. Tak boleh. Kerana neraka itu hak siapa? Hak Allah Ta'ala. Kita tak boleh menghukum. Walaupun kita nampak dia tu macam ahli neraka. Tapi kalau Allah nak masuk ke dalam syurga, boleh tak? Boleh. Itu hak dia ya. Bahawasanya agama yang diterima daripada Allah Ta'ala itu agama Islam. Islam juga tiada lain. Yang Allah terima hanya Islam. Ada tak kau nak wirid malam? Inna dina indallahil Islam. Ada tak? Sesungguhnya agama yang Allah redha hanyalah Islam. Siapa cari lain daripada Islam, Tuhan tak terima. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya, dan orang itu di akhirat nanti tergolong ke dalam golongan orang yang rugi. Rugi benar. Sebab itu kita kena ikut cara Islam. Dan sebab itu juga Allah dah lengkapkan Islam. Islam tu meliputi segala kehidupan manusia. Tak ada yang tertinggal dalam Islam. Daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar perkara, ada tak diajar dalam Islam? Yang kecil tu ada tak diajar di Islam? Ada tak Islam mengajar macam mana nak nguap? Ada tak Islam mengajar macam mana nak berosin? Ada tak Islam mengajar macam mana nak minum? Ada tak Islam mengajar macam nak makan? Ada tak Islam mengajar macam mana nak berpakaian? Itu semua yang kecil-kecil. Ada tak Islam mengajar macam mana nak Ada ke tak ada? Nampak? Semua tu ada. Lebih-lebih lagi yang besar-besar. Pendidikan ada dalam Islam. Budaya ada dalam Islam. Ekonomi ada dalam Islam. Perniagaan ada dalam Islam. Akhlak ada dalam Islam. Nikah kahwin ada dalam Islam. Ada ke tak ada? Kenuri kenara ada dalam Islam tak? Bila nikah kahwin, kenuri kenara
Panggil kukiran. Deng 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 deng. Selamat pengantin baru. Selamat bahagia. Macam? Macam? Selamat apa yang masuk neraka? Ya? Ada nak Islam ngajar macam mana nak kenduri neraka? Ada. Jadi kita kena ikut cara Islam. Udah dia menyolang mati tengok saya tu. Mana tahu ustaz tu katanya. Kalau ada buat dululah, saya yakin sini tak ada orang yang buat apa tu. Ya. Hati dia. Semua ada dalam Islam. Dan naik saksi segala malaikat yang mempunyai ilmu, padahal Allah Ta'ala yang berdiri dengan adil. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Ia jua. Tuhan yang maha mulia lagi yang maha menghukum. Bahawasanya agama yang diterima daripada Allah, itu agama Islam juga, tiada lain. Lain tak terima. Hindu tak terima, Buddha tak terima, Kristian tak terima, Yahudi tak terima di Allah. Yang terima hanya apa? Hanya Islam saja. Dan barang siapa menuntut agama yang lain daripada agama Islam, maka tiada diterimakan daripadanya, padahal ia di dalam akhirat daripada orang yang kerugian. Tulis bawah tu Ali Imran ayat 85. Tu dalilnya. Surah Ali Imran ayat 85. Maka penglihat akan tiap sesuatu itu baik di dalam syurga juga. Dalam syurga tu semua baik-baik aja. Tak ada yang menduka citakan dalam syurga tu. Tak ada yang yang buruk dalam syurga tu. Tak ada yang busuk dalam syurga tu. Tak ada yang lemah dalam syurga tu. Tak ada yang memenatkan dalam syurga tu. Semua apa? Semua baik-baik belaka. Itu dalam syurga. Nak ke tak nak? Sekali lagi, nak ke tak nak? Atas apa yang nak buat? Balikkan nengkit suami nak syurga ke tak? Itu dia. Semuanya tu dalam syurga tu semua yang baik-baik belaka. Tak ada yang busuk-busuk, tak ada yang jahat-jahat, tak ada yang kotor-kotor, tak ada yang lemah-lemah, tak ada. Dan bahawasanya tiap-tiap suatu itu binasa juga. Ini satu lagi, satu bab lain. Tiap-tiap suatu itu binasa juga. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Lagi, sambung, apa lagi? Fabi ay, tak mana kena dengar ayat ni. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap satu di atas muka bumi ini pasti akan binasa, melainkan zat Allah. Dan hanya sahaja kami binasakan akan orang yang derhaka akan daku jua. Yang binasa di akhirat orang yang derhaka aja. Di dunia ni semua binasa, semua reput. Tapi di akhirat besok, orang yang taat dia tidak akan binasa. Tidak akan duka cita. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Bagi mereka tidak ada ketakutan dan tidak ada keduka citaan. Tak ada bimbang-bimbang. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Yang lain tu semua binasa. Masuk ke mana? Binasa masuk ke mana? Masuk ke dalam neraka. Wasiqal ladzina kafaru. Wasiqal ladzina kafaru wasiqal ladzina kafaru li jahannam zumara. Ila jahannam zumara. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dihalau orang kafir itu masuk dalam neraka jahanam berbondong-bondong. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang mendustakan, orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni neraka. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu dia. Dan bahawa saya dan hanya sahaja kami binasakan orang-orang yang derhaka akan daku juga. Yang tak derhaka pasti tidak binasa. Mesti dia selamat, bergembira, berbahagia. Dan barang siapa putus harapnya daripada rahmatku, nescaya aku binasakan akan dia. Sebab tu hidup ni jangan putus harap dengan Allah Ta'ala. Jangan putus harap dengan rahmat Allah Ta'ala. Orang putus harap tahu tak? Langsung tak semayang, lantai itu pun aku masuk neraka juga. Itu tak semayang.
langsung tak menutup aurat, langsung tak nak baca Quran, buat maksiat aja, lantak lah aku buat maksiat. Itu pun aku nanti mati esok masuk neraka juga. Itu orang putus harap. Dalam Islam tak ada putus harap. Masih ada harapan. Karena Allah tu sifatnya apa? Maha pengampun, maha mengasihani. Innallaha ghafurur rahim. Walau sebesar mana pun dosanya, Allah akan ampunkan. Dalam kitab ada diceritakan satu orang, dia sudah bunuh 99 orang, dia bunuhnya. Lepas itu dia menyesal, dia nak taubat. Dia nak taubat, dia jumpa dengan tuan guru. Dia jumpa dengan Ustaz Ibrahim. Kenal ke Ustaz Ibrahim? Ustaz kata, saya ni dah banyak benar dosa, tapi saya nak taubat, diterima Tuhan ke tak? Kata dia. Dia ngabur. Tanya dia Ustaz Ibrahim, apa dosa kamu? Dia pun ngabur lah, aku dah buat ini. Tahu dah Ustaz, aku dah bunuh 99 orang. Kata. Ngeling kepala Ustaz Ibrahim, kalau kopi tu entah lah. Kata, takkan diampunkan dosa kamu. Kata dia. Kalau begitu Ustaz dah jadi orang yang ke-100, kata. Dia pun keluar pedang, cap dia pancungnya. Matilah Ustaz Ibrahim. Putih kepala Ustaz Ibrahim, mati dulu. Lepas itu dah nyesal balik, nyesal balik. Allah, menyesalnya aku. Dah nak taubat balik. Dia pun pergi jumpa Ustaz Nasir pula. Ada Ustaz Nasir? Ada? Pergi jumpa Ustaz Nasir. Ustaz, saya ni nak taubat, terima ke dia taubat Tuhan agaknya? Kata. Apa dosa kamu? Kata Ustaz Nasir. Dia pun ngabur, aku lastnya aku bunuh Ustaz Ibrahim, katanya. Kata Ustaz Nasir, boleh, Allah tu maha pengampun. Yang sebenarnya dia dah tahu cerita Ustaz Ibrahim potong kepala tu. Kalau dia mengatakan tak boleh juga macam? Macam? 101 dah jadinya. Boleh, kata. Tapi kamu tinggalkan PGA ni, kamu pergi pindah ke RU esok, katanya. Pergi pindah ke RU, dah tinggalkan Hulu Kinta ni, pergi ke Sungai Senam. Dia pun, ya ke Ustaz? Kata Ustaz Nasir. Kawan tu percaya benar, dia pun teruslah berjalan, berpindah daripada PGA ni, Hulu Kinta ni, terus pergi ke RU. Berjalan sampai dekat Giant tu, dia pun mati di perjalanan. Tahu Giant tu? Mati di situ. Bila dah mati, berebutlah 2 orang malaikat nak ambil rohnya. Satu malaikat rahmat, satu lagi malaikat azab. Kata malaikat rahmat, aku nak ambil roh dia ni kerana dia dah taubat. Kata malaikat azab, mana boleh, ini aku punya. Dia dalam hidup dia tak pernah buat baik pun. Sampai 100 orang dah dibunuhnya, kata. Mana boleh? Kata malaikat rahmat, dia dah taubat, dia dah berjalan dah, kata. Bertengkar. Sudahnya kedua-duanya bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh sukat. Tempat dia mati tu sukat dengan tempat dia datang. Kemudian ambil lagi tempat dia mati tu, sukat pula tempat dia nak pergi. Mana lebih dekat? Dia lebih dekat ke Hulu Kinta ke lebih dekat ke Sungai Senam? Malaikat pun sukatlah, sukat. Dia sukat agak dengan apa? Dengan ruler gitu. Malaikat lagi canggih tau. Sukat tengok apa-apanya sejengkal lebih dekat kepada mana? Saya tunjuk sana ni, bukan Hulu Kinta ni. Mana? Sungai Senam. Maknanya dia lebih dekat kepada taubat ke lebih dekat kepada maksiat yang lama? Lebih dekat kepada taubat. Maka Allah perintahkan malaikat rahmat untuk mengambil rohnya. Dan dia akhirnya masuklah ke dalam syurga, diampunkan segala dosanya. Sebab itu jangan sekali-kali putus asa dengan Allah Ta'ala. Jangan ada fras. Dalam Islam tak ada fras, tak ada give up, tak ada. Sentiasa Allah tu mengampunkan dosa-dosa kita. Itu kata binasa. Orang siapa putus asa dengan Allah, maka binasalah dia, ya. Bahawasanya kami akan binasa akan orang yang derhaka. Bukan itu, mana dia putus asa tadi? Dan barang siapa putus harapnya daripada rahmatku, nescaya aku binasakan akan dia. Dan barang siapa mengenal akan Allah Ta'ala, maka mengikut ia akan dia. Siapa kenalkan Allah dan ikut pula, nescaya kami lepaskan daripada azab nerakaku. Neraka ada berapa? Ya Allah, jenuh dah ngaburnya. Neraka ada berapa? 7. Hendak yang mana? Mana pun tak ada, ya.
Dan barang siapa mengenal ia akan syaitan, maka melawan ia akan dia nescaya sejahtera ia daripada tipu dayanya. Kejap ni ada tak syaitan? Ada tak? Apa dia buatnya? Mengganggu tuan-tuan dan puan-puan daripada mengikuti pengajian pagi ni. Dia bawanya senjata. Apa bawanya? Mula-mula apa? Ya Allah, dah jenuh dah ngabarnya. Mula-mula bawanya apa? Dia bawanya celak. Celak berbuatang mana? Bila dah kena celak, apa buat? Cepat. Macam mana? Dah kena celak setan. Benar apa? Cepat. Nganggu je. Itu dah kena celak setan tu. Ada tak kena? Ada. Okey. Tak berjaya juga. Dia bawanya apa pula? Dia bawanya gincu. Gincu berbuatang mana? Dan bibir pula. Bibir. Bila kena gincu setan macam? Dia ngajar di belakang. Balik-balik tabiur tu ada tak? Dia kiri kanan tu. Ini gelang ni beli di wang kalian. Katanya. Itu kena gincu setan tu. Okey. Gayanya lambat lagi ustaz ni nak berhenti je ni dah. Lambat lagi. Jadi setan bawa apa? Bawa apa? Dia bawanya tongkat. Apa dia buat dengan tongkat? Dia ketuk-ketuknya apa? Lutut, peha, sendi, kaki, bau dah. Bila kena tongkat setan tu macam? Itu yang molek silap tu selemput tu silap balik. Ini dia. Ini setan. Ini bunyi melawak tapi ya dah. Memang ya. Lepas tu dia bangkit nepuk perut. Bahasanya sakit perut dia tu. Lepas tu dia keluar. Bila keluar tengoknya motor tu dibawa. Surung je. Dah sampai ke jalan besar tu baru start. Dia pun balik. Berjayalah setan tu. Kita jangan bagi setan tu berjaya. Tapi dia nak kenal lah setan tu. Dan barang siapa mengenal ia akan yang sebenarnya, maka mengikut ia akan dia nescaya sentosa lah dia. Dia kenal yang benar. Yang hak tu dia kenal. Yang batil dia kenal juga. Jadi yang hak tu dia ikut. Yang batil itu ditinggalkannya, maka sentosa lah dia. Selamat dah dia. Dan barang siapa mengenal ia akan sia-sia. Yang sia-sia ni yang tidak berdosa dan tidak berpahala. Itu sia-sia. Macam apa sia-sia? Macam main congkak, itu sia-sia. Ada ke faedah main congkak? Ada ke skill main congkak? Ada kemahiran nak main congkak? Apa kemahirannya? Main seremban, ya Allah, punya lah bingung orang main seremban. Dia nyampur had 7 je, tak boleh lebih dari 7. Matematik very poor. Itu main seremban. Lagi satu, suka main dam. Tahu main dam? Tahu ke tak tahu main dam ni? Pandai ke tak? Orang main dam tu punya lah bingung. Kerjanya menghina Pak Haji aja. Kalau belum naik haji, Pak Haji tu macam mana? Dia makan teratur je ke depan. Satu je dia makan je tak? Tapi kalau dah naik haji, macam mana dia makan? Macam mana dia makan? Ke depan makan, ke belakang makan, lompat kiri kanan, semua makan belakang. Tamak benar Pak Haji tu. Jadi siapa suka main dam, dia menghina siapa? Pak Haji mana? Pak Haji ni lah. Itu dah. Itu sia-sia dah tu. Kata Allah dalam Quran apa? Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Lagi wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Beruntunglah orang-orang yang beriman itu yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan beruntung juga orang yang beriman itu yang menghindarkan dirinya daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Jangan cakap hai sia-sia. Nak cakap biar yang baik-baik aja. Fal yaqul khairan aw liyasmut. Cakap yang baik-baik aja ataupun diam, itu lebih baik. Tak payah cakap yang sia-sia. Termasuk ustaz-ustaz lain jangan cakap sia-sia. Beria benar, malah sampai menang Kelantan ke Perak. Lantaklah sampai menang, peduli ke tak? Itu semua sia-sia belaka. Orang yang paling bingung kalau dengar dia marah ni, kalau suami-suami dengar dia marah dia mana? Orang yang paling bingung ialah orang maya duit, pergi ke padang bola, nengok 22 orang merebut sebiji bola. Punyalah bingung, ya Allah. Lantaklah marah. Ustaz-ustaz dia marah ni.
Udah tu menjerit betul. Kejok. Esok tu dah tak ada suara. Bunyi itu. Bingung ke terodik tu? Itu orang yang paling bingung, paling bangang, paling tengin, paling tongong. Okey. Itu yang sia-sia ya. Maka meninggalkan ia akan dia kerana takut akan Allah Ta'ala, nescaya beroleh kesenangan ia. Menanglah dia. Qad aflah tu berarti akan sesungguhnya kemenangan yang mutlak ya. Apabila dia sembahyang khusyuk dalam sembahyangnya, dia beriman dan khusyuk dalam sembahyangnya, kemudian dia meninggalkan perkara yang sia-sia. Dan barang siapa mengenal ia akan dunia, maka menolak ia akan dia, nescaya sejahteralah ia dan berbahagialah ia. Ya, siapa menolak dunia, berbahagia, sejahteralah daripada tipu daya dunia. Kerana dunia apa kerjanya? Apa kerja dunia? Menipu daya. Itu sebab dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, udah ada ke belum mendengar Isra' dan Mi'raj? Tahun ini dah belum? Belum lagi. Udah. Ada tak penceramah tu bercerita tentang dinampakkan kepada Rasulullah macam seorang perempuan tua? Ada tak? Ya Allah. Tapi gini hari dia tak nak cerita tau. Dia datang ambil sempena aja, sempena Isra' dan Mi'raj. Patut cerita. Ya. Seorang perempuan yang sangat tua memanggil Nabi, "Marilah Muhammad, aku nak bercakap dengan kamu," katanya. Kata Jibril, "Jalan terus." Udah jauh tu tanya Nabi, "Ya Jibril, siapa perempuan tua itu?" Jawab Jibril, "Itulah dia dunia yang umurnya sangat tua. Udah dekat nak padam dah tu. Itu dunia tu. Dah dekat nak kiamat dah tu. Dah tua berbenar." Tapi walaupun perempuan itu sangat tua, dia beregi beria benar. Tahu beregi? Ya Allah, tak pernah dengar beregi. Apa beregi? Bukan bergaya aja apa? Berhias, make upnya, bedaknya sampai 4 kati tau. Tu pakai pula cermin. Tahu cermin? Gencu. Lepas tu pakai pula bebek. Tahu bebek? Kata orang di Indonesia, bebek tu itik. Pakai bebek, belakangnya terbuka, depan tutup. Punyalah tua, udah tua tu beragik tu. Orang ingat anak dara. Orang ingat dia muda, dia cantik jelita, padahal dah tua ganyut. Dia pun tackle. Tahu ke tackle? Allah tak tahu tackle. Apa kata tackle? Ngorat. Dia pun ngorat dapat. Ndaklah dia kahwin dengan pemuda itu. Pemuda itu pun kahwin dengan dia. On his first wedding night. Faham ke ni? The husband was looking forward to seeing his beloved wife. He waited for her in the room, and soon after the wife came into the room. Tak faham idak-idak lah. Yang ini saya nak cakap orang putih, saya nak cakap Melayu. Soon after the wife came into the room and locked the door from inside. Then she put her hands on her hair and took out the hair and put the hair on the table. Yang faham tahu lah tu. Apa dah? Apa dah? Dipegangnya rambutnya, diangkatnya rambutnya, letak di mana? Di atas meja. Rupanya apa? Rambut palsu. There were only 2 strands of hair on her head. Faham tu? Apa artinya? Hanya 2 helai je rambut di atas kepalanya. And then she took out her teeth and put the teeth on the table. Apa? Dia mengeluarkan giginya, dan letak gigi itu di atas meja. And then she faced the husband. She faced the husband and said to him, "I love you, my darling." Apa tahu? Husband tu syok ke tengoknya. Gigi dah tak ada, rambut dah tak ada. Macam mana? Tertipu dah? Tertipu dah. Itu sebab dunia ni menipu daya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiada kehidupan di dunia ni melainkan mata benda yang menipu daya. Itu dunia. Jadi siapa kenal dunia, dia tidak tertipu dengan dunia, maka menolak ia akan dia, nescaya sejahteralah ia dan berbahagialah dia. Kalau terpedaya dengan dunia, binasalah dia. Ramai ada orang binasa kerana dunia. Ramai ke tak ramai? Ramai, ya. Baik.
Dan barang siapa mengenal ia akan akhirat, maka menuntut ia akan dia, nescaya beroleh petunjuk ia bahawasanya Allah Ta'ala itu menunjuk ia akan barang siapa yang berkehendak ia, dan menyesat ia akan barang siapa yang berkehendak ia. Dan kepada Allah Ta'ala juga dikembalikan akan kamu sekalian. Nak kenal akhirat, dalam kubur macam mana, bangkit dari kubur macam mana, di padang mahsyar macam mana, ketika berhadapan dengan Allah macam mana, ketika pemberian kitab macam mana, ketika ditimbang macam mana, meniti siratul mustaqim macam mana. Nak belajar, nak apa? Kalau tidak saya boleh cerita tentang pembahagian di akhirat, tapi bukan kejap ni lah, next time lah. Tak ada baca kitab. Ustaz, tak usah kitab, ceramah saja. Saya cerita tentang akhirat saja. Tapi bukan kejap ini. Bila? In another 6 years time. Boleh cerita tentang akhirat aja. Okey. Nak kenal akhirat tu. Supaya apa? Supaya kita bersedia untuk kehidupan di akhirat. Siapa tak ada pergi akhirat esok, angkat tangan. Saya nak tengok benar mana kopi orang, nak angkat gambar je ni dah. Ada kamera ni. Itu dia. Mesti kita kenal akhirat. Apa dalam kubur macam mana, di mahsyar macam mana, dan juga seterusnya meniti siratul mustaqim. Bila meniti itu baru menentukan nasib kita. Sama ada kita jatuh ke bawah ataupun lepas. Ndak mana? Ndak jatuh ke bawah. Ndak jatuh ke bawah. Kalau ke bawah ke mana? Dalam neraka. Kalau lepas dalam syurga. Itu dia. Itu akhirat. Itu lastnya. Sama ada neraka atau syurga. Hai anak Adam, apabila adalah Allah Ta'ala telah mengakukan akan rezekimu, rezeki itu dah tentu oleh Allah Ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, kata Allah. Tidak sesuatu yang melata di atas muka bumi ini, melainkan baginya adalah rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jadi tak payahlah mencari-cari beri benar. Allah dah tentukan rezeki itu. Semua dari Allah Ta'ala. Maka panjang cita-cita mereka itu kerana apa? Pasal apa panjang menua cita-cita nak mencari rezeki, sedangkan rezeki itu dah memang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah kata dapat, dapat itu. Walaupun semua dunia ni menghalang ni, dia tetap akan dapat rezeki itu. Begitu juga kalau Allah kata tak dapat, buatlah sesuatu benda-benda sepanjang hayat dia mencari rezeki, tak juga dapat rezeki itu. Dan apabila adalah syaitan itu seteru Allah Ta'ala dan seterumu, maka lalaimu daripadanya. Kerana apa? Pasal apa kamu lalai? Pasal apa kamu ikut cakap syaitan? Kamu tahu dia itu seteru kamu. Ngapa ikut juga? Ngapa tak nak buat ikut cakap malaikat, nak ikut syaitan juga? Pasal apa? Pasal apa keluar tak nak nutup aurat? Bukanlah perempuan ni, orang lain ya. Tapi kita tanya diri kita ni, mengapa keluar tak nak nutup aurat? Mengapa tak sembahyang? Mengapa nengkin suami selalu? Ada tak nengkin suami? Udah nyorongin belakang. Ada tak nengkin suami? Tak ada. Alhamdulillah. Dengan suami mesti apa? Senyum selalu. Tahu? Show your best smile to your husband. Yang paling cantik punya smile tunjuk kepada siapa? Kepada suami. Bila nak buat ni? Bila nak buat ni? Balik karang terus senyum macam ya. Lantaklah marah-marah lah. Ustaz ni datang kemari sebulan sekali ngenai kemer aje, lantaklah. Dan apabila adalah pahala berbuat amal itu syurga, maka maksiatmu itu kerana apa? Ini Allah tanya ni. Kamu tahu buat maksiat masuk neraka, buat ibadat masuk syurga. Pasal apa buat maksiat juga? Jawablah sendiri, tak nak saya jawab pun kerana apa buat maksiat tu? Dan apabila adalah tiap sesuatu itu dengan hukumku dan takdirku, maka keluh kesah dan gundah itu kerana apa? Sudah tahu apa yang berlaku, semua dah ketentuan dari Allah Ta'ala. Kita ni memang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Saya jadi ustaz ni pun ketentuan Allah Ta'ala. Walaupun saya bukan latar belakang ustaz, tapi Allah dah tentukan saya jadi ustaz. Jadi pasal apa rongok hangat lagi? Alhamdulillah, saya jadi ustaz. Kalau saya jadi penyanyi pop boleh tak? Boleh tak kalau Allah tentukan saya jadi penyanyi pop? Macam? That's the way I like it. Boleh tak?
Boleh, tapi Allah dah tentukan saya yang jadi ustaz. Alhamdulillah. Terimalah ketentuan Allah Ta'ala. Jadi jangan keluh kesah dengan takdir kita tu. Ketentuan tu dari Allah Ta'ala. Tapi bukan makna kita redha dengan maksiat. Itu memang Allah suruh jangan redha dengan maksiat. Maka jangan engkau putus asa atas sesuatu yang luput izia daripadamu. Kalau dah hilang, tak apalah tu, terimalah. Kerana itu ketentuan dari Allah. Dan jangan suka dengan sesuatu yang datang kepadamu. Mana yang datang jangan seronok benar. Mana yang hilang jangan berduka cita benar. Itu ketentuan dari Allah. Bermula Allah Ta'ala itu tiada mengasihi ia akan tiap-tiap orang yang takabur. Apa kata takabur? Takabur apa katanya? Masuk bakul, angkat sendiri. Itu orang takabur. Dia nengok ustaz tu. Ustaz Ibrahim dari kampung, elok no pakai je tengah nunggu bas. Dia pun negur. Nak ke mana ustaz? Nak Kuala Lumpur, kata ustaz. Rumah anak tu engineer, ada duduk di Putrajaya. Rumahnya dekat benar dengan rumah Najib. Najib hari-hari pergi melawat dia. Hari-hari Najib tu melawat dia. Nak tukar ke dalam Kulu Kinta, tak bagi Najib, sayang benar Najibkan dia. Padahal soalannya apa? Nak ke mana ustaz? Jawab, ke Kuala Lumpur, full stop. Jangan melerit-lerit sampai menyuruh. Patutnya jawab balik apa? Tak tanya pun. Itu jawabnya. Itu takabur tu. Bukan takabur untuk diri dia, takabur dengan anak-anak dia. Kadang-kadang dia, anaknya tu berjaya, dia cerita. Saya banyak benar tahu cerita anak-anak orang ni tahu. Bapaknya cerita. Dia anu belikan saya rumah tu, dia buat itu anu. Oh ya Allah. Kadang-kadang rasa nak ditutup mulut ni. Segan pula ya. Itu takabur yang tak sedar tu. Perempuan orang itu ni, ini belum tuai lagi, nanti tuai sekali lagi esok. Cerita tentang anak-anak aja. Tentang menantu aja, cerita aja. Bermula Allah Ta'ala tiada mengasihi ia akan tiap orang yang takabur, lagi bermegah-megah. Kalau ada besar zarah pun sifat takabur dalam diri itu, dia tak akan dapat masuk syurga. Bermula segala puji itu sabit bagi Allah yang memiliki segala alam. Nak puji-puji siapa? Puji Allah aja, jangan puji Ustaz Ibrahim. Kalau puji Ustaz Ibrahim apa jadi? Sakit hidung Ustaz Ibrahim tu sepanjang-panjang jalan sampai ke kampung sakit hidungnya. Ngapa sakit hidung? Mung kembang aja. Sebab itu jangan puji Ustaz Ibrahim jangan sekali-kali memuji Ustaz Ibrahim. Ya ustaz-ustaz ini pun jangan dipuji. Kalau dah kembang hidung dan itu baru jadi jangan kita puji. Nak puji siapa? Puji Allah. Subhanallah, alhamdulillah, itu boleh puji. Yang lain jangan Okey, wallahu alam. Udahlah tu dah sejam lebih dah. 10:36 dah. Start pukul 9. Maknanya saya ngajar ni 1 jam 36 minit.